Halo, apa khabar semua? Saya Miss Lee, nama penuh saya Lee Kwek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Hari ini, Miss akan mengajar anda bab 6 iaitu Belanjawan Negara, Dasar Fiskal dan Dasar Kewangan. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita hanya fokus kepada subtopik yang kedua sahaja iaitu 6.2 Dasar Fiskal. Untuk dasar fiskal, so ini merupakan apa yang pelajar telah belajarlah pada video yang lepas atau takrif dan tujuan serta alat dasar fiskal. Jadi, untuk subtopik kecil kita hari ini, kita akan fokus tentang penggunaan dasar fiskal ini, bagaimana dia digunakan untuk mengurangkan masalah inflasi tarikan permintaan serta mengurangkan masalah pengangguran kitaran. Jadi sekarang kita akan cuba fokus tentang yang ini, subtopik ini, iaitu berkenaan dengan inflasi tarikan permintaan. Pelaksanaan dasar fiskal untuk mengurangkan masalah inflasi tarikan permintaan. Jadi, untuk mengurangkan masalah inflasi ini, kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengucuk. So, yang kita kaji ini adalah berkenaan dengan budi bicara lah. Sebab penstabilan automatik itu dia akan ubah secara automatik. So, kita tak kaji yang itu. Kita fokus tentang budi bicara. Cuba fikirkan apakah alat dasar fiskal mengucuk? Yang pelajar sudah belajar punya. So, cuba fikirkan. So dasar fiskal budi bicara mengucuk ini sebenarnya dia ada 3 alat dan dia adalah terdiri daripada yang pertama, yang berkenaan dengan perubahan perbelanjaan kerajaan, diikuti dengan perubahan cukai dan akhir sekali perubahan perbelanjaan kerajaan dan cukai sekaligus. So dua-dualah secara serentak. Jadi sekarang pelajar cuba fikirkan untuk dasar fiskal budi bicara yang mengucuk G dan T kita kena macam mana. So marilah kita tengok jawapannya. Untuk perubahan perbelanjaan kerajaan kita sepatutnya kita akan kurangkan G. Bagi cukai pula, kita akan naikkan T. Dan akhir sekali, kita akan kurangkan G dan naikkan T secara serentak. So itu adalah berkenaan dengan dasar fiskal budi bicara yang mengucuk. Dasar fiskal dan belanjawan sebenarnya dia adalah berhubungkan. Kerana kedua-duanya adalah mengkaji komponen perbelanjaan kerajaan G dan struktur pencukaian yang juga dikenali sebagai hasil kerajaan T. Hasil cukai. Jadi sekarang, dasar fiskal mengucuk ini, dia sebenarnya adalah sama dengan belanjawan apa? Kan pelajar pernah belajar belanjawan kan? Yang berkaitan dengan G dan T sama ada belanjawan lebihan, kurangan ke? Cuba fikirkan. So dasar fiskal mengucuk ini adalah sama dengan belanjawan lebihan. Ingat ya, dasar fiskal mengucuk belanjawan lebihan. Jadi sekarang kita akan cuba tengok penggunaan dasar fiskal untuk mengurangkan masalah inflasi tarikan permintaan melalui pendekatan ADAS. So kita akan cuba tengoklah bagaimana isu ini dapat ditangani melalui lakaran raja. So marilah kita tengok satu video yang berkenaan dengan isu tersebut. Jadi sekarang kita akan cuba lakarkan kelok keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan ADAS. So ini paksi Y. Yang ini paksi X. Untuk paksi Y kita akan labelkan harga umum. Harga umum. Dan paksi X pula kita akan labelkan pendapatan benar. Ini asalan. Isu kita sekarang adalah inflasi tarikan permintaan telah berlaku. Maka kita kena sediakan kelok AS yang menegak menunjukkan bahawa tingkat guna tenaga penuh telah dicapai. Ini. So inilah bahagian yang menegak tadi Miss sebut itulah. So AS kosong dan jangan lupa kita ada kelok AD. So kelok AD kita labelkan AD kosong.
Okey, AS bersilang dengan AD. Inilah dia tempat. Okey, tempat ni. So, labelkan E kosong. Okey. Harga keseimbangan P kosong dan pendapatan benar Y kosong. Okey, jadi sekarang kita pun huraikan keseimbangan asal bagi pendapatan negara. Okey, so ingat keseimbangan asal pendapatan negara hanya ada 5 poin yang kita sebutkan kat sini kan. Yang kita dah lukis punya ada E kosong, AS kosong, AP kosong, P kosong dan juga Y kosong. Okey, so marilah kita huraikan peringkat tersebut. Okey, keseimbangan pendapatan negara tercapai pada titik E kosong apabila kilo AD kosong bersilang dengan kilo AS kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pendapatan benar Y kosong. Okey, selepas pelajar huraikan peringkat tersebut, okey, semua berkaitan dengan E kosong. Ini pelajar huraikan sendiri. Okey, pelajar perlu bagi tahu bahawa isu kita, okey, bagi tahu bahawa inflasi tarikan permintaan telah berlaku. So maksudnya sekaranglah inflasi tarikan permintaan berlaku, jadi barulah kita nak mengurangkan ataupun mengatasi masalah tersebut. Okey. Okey, peringkat yang kedua, dia berkaitan dengan peralihan kelo. So untuk peralihan kelo ini, okey, kan kita tengah bincang dasar fiskal kan? So sekarang Miss nak tanya, nak kurangkan inflasi tarikan permintaan inflasi, kita nak pakai dasar fiskal mengembang ke mengucup? Ya, mengucup ya. Okey, mengucup. Okey. Dasar fiskal mengucup ini juga boleh kait dengan belanjawan apa? Lebihan kekurangan ni. Cuba fikirkan. Ya, lebihan. Okey. Jadi sekarang, dasar fiskal mengucapkan kita kata ada 3 alat kan. Ada G, ada T dan lagi satu G dan T secara serentak. Jadi sekarang saya hanya fokus satu sahaja. Di mana saya akan kaitkan G. Okey, so untuk dasar fiskal mengucup G kita macam mana? Okey, G kita akan turun ya. Okey, kalau G turun, kalau nak tengok T pun T akan meningkat lah. So that's why kita kata itu belanjawan lebihan kan. Okey, tapi tak apa, sekarang kita hanya sebut pasal G sahaja. Okey, kemudian G turun, penurunan G ini, cuba fikirkan bagaimana dia boleh kait dengan AD. Sebab G merupakan komponen dalam AE. Kalau G turun, AE turun. Maka AD pun turun. Dengan demikian, kelo AD macam mana? Ya, kelo AD akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so marilah kita lakar kelo yang beralih ke sebelah kiri. Okey, so ini AD kosong kan? Beralih ke sebelah kiri. Inilah AD 1. Okey, beralih ke sebelah kiri. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan peringkat yang ketiga yang berkaitan dengan proses keseimbangan. So, untuk proses keseimbangan, setiap kali kita akan mula pada tingkat harga P kosong. So, dekat sinilah P kosong. Tetapi sebelum itu, Miss akan cuba lakar semula kelo kita dengan warna yang warna lain. Okey, so kelo apa yang saya akan lakar semula? Kan tadi kata kelo AD sudah beralih ke sebelah kiri kan? Ini AD 1. So, nanti kita hanya fokus kepada kelo yang berwarna merah sahaja. Okey, so AD sudah ada. Lagi satu AS. AS hanya satu je kan? So, Miss akan tebalkan ataupun lakar semula kelo AS dengan pen yang berwarna lain. So, nanti pelajar hanya fokus kelo yang berwarna merah sahaja. Okey, so bersedia ya? Okey, so dekat sini P kosong. Kita bagi dia jalan setok. Kelo yang berwarna merah. Okey, kita labelkan Y2. Jangan Y1 sebab Y1 itu nanti kita reserve untuk keseimbangan yang baharu. So, Y2 ini cuba tengok tadi sentuh kelo apa ni? Yang warna merah punya. Ya, kelo AD. Okey, so I pun tulis kecil-kecil AD kat sini. Okey, lepas tu terus jalan lagi. Sentuh kelo yang berwarna merah. Ini kan? Ini apa? Kelo AS. Okey, so Miss pun tulis AS dekat sini. So, bermaksud ini sentuh AD, ini sentuh AS. So, berlaku apa? AS
lebih besar daripada AD kan? Jadi pada tingkah harga umum P0 berlakunya lebihan AS. Okey. Sebanyak berapa? Sebanyak Y2 Y0. Okey. Jadi sekarang lebihan AS. Cuba fikir stok kita macam mana? Lebihan. Maksudnya banyaklah stok kan? Sebab penawaran aggregate yang banyak. Jadi stok adalah banyak ataupun stok berlebihan lah. Okey, pelajar boleh guna stok berlebihan ataupun stok dia adalah banyak. So, kalau cuba fikirkan dalam pasaran, stok kita banyak. Apakah kesan terhadap harga umum? Kalau stok banyak, harga sepatutnya turun. Okey, kalau katakan pelajar tak pasti, betul ke jawapan saya ni? Kita boleh semak jawapan kita cari keseimbangan baru dulu. AS 0 bersilang dengan AD 1. Inilah point dia kan? So, ini E1. Kita cuba tengok harga umum dia. Ya, harga umum turun. Betul lah ni. Okey, kalau berdasarkan hukum permintaan dan penawaran yang pelajar telah belajar. Kalau harga turun, permintaan sepatutnya hubungan songsang kan? AD akan naik. Kalau AS? Ya, AS akan turun. Okey, sekarang Miss akan buktikan bahagian ini kepada anda. Okey, kita cuba tengok ya. Tadi pada tingkah harga P0, AD kita berada di sini kan? Ini kan AD kita kan? Miss pun sudah tulis punya kan? Jadi dari sini kita nak capai ke keseimbangan baru. Nampak? Okey, mungkin ada pelajar kata, Miss ini turun lah. Ini bukan turun. Ini meningkat. Sebab kita kena fokus pada paksi X kita yang berada di sini. Okey, so dia meningkat. Sebab dekat sini kita boleh nampak bahawa, okey, ini Y baru kan? Okey, E1 turun ke bawah, ini Y1. Okey, so bermaksud from this point to this point, dari sini ke sini. Okey, ya, AD meningkat. Meningkat di mana? Meningkat di sepanjang kelok AD1. Okey, sebab dia meningkat kat sini. Okey, cuba tengok bagaimana pula dengan AS. AS kita dekat P0, tadi kat sini kan? Sebab Miss pun sudah tulis AS kat sini. So, AS dia akan semakin berkurang. Okey, so nampak. AS turun lah. Okey, AS akan menurun ataupun semakin berkurangan di sepanjang kelok AS kosong. Sehingga mencapai keseimbangan baru pada titik E1. Okey, so itulah proses keseimbangan. Okey, kemudian peringkat yang keempat, kita akan sambung keseimbangan baharu. Okey, so keseimbangan baharu tercapai pada titik E1 apabila kelok AD1 bersilang dengan kelok AS kosong pada tingkah harga umum baharu P1 dan pendapatan baharu Y1. Okey, so itu keseimbangan baharu lah. Okey, cara hurai dia lebih kurang sama dengan keseimbangan asal tadi saja. Dan peringkat yang terakhir sekali, kita akan fokus tentang kesan. Okey, kesan ini biasanya kita kaji dua aspek kan? Tetapi sekarang isu kita adalah berkaitan dengan inflasi. Jadi kita kena fokus tentang inflasi. Apa itu inflasi? Ya, kenaikan tingkah harga umum secara berterusan. So, bermaksud kesan dekat sini, kita akan fokus tentang harga umum sahaja. Bermaksud kita akan kaji paksi ini sahaja. So, cuba tengok harga umum dia macam mana. Ya, harga umum telah turun dari P0 ke P1. Jadi, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan inflasi tarikan permintaan dapat dikurangkan atas pelaksanaan dasar fiskal mengucuk melalui pengurangan G. Okey, Miss ulangnya. Kesannya harga umum akan turun dari P0 ke P1. Ini menunjukkan bahawa inflasi tarikan permintaan dapat dikurangkan atas pelaksanaan dasar fiskal mengucuk dengan mengurangkan perbelanjaan kerajaan. So, selesailah. So, itu adalah keseluruhan bagi pelaksanaan dasar fiskal untuk mengurangkan inflasi tarikan permintaan melalui pendekatan ADAS. Okey?
Okay, so itulah videonya. Okay, jadi ini lakaran raja yang sebenar lah. Yang ini nampak lebih kemas lah. Sebab tadi itu Miss guna lakar dengan tangan lah. Okay, lukisan dia. Dan ini lakar dengan menggunakan komputer lah. Okay, so huraian dia ada 5 peringkat yang utama. Jadi kita ada keseimbangan asal pendapatan negara yang berkaitan dengan E0. Diikuti dengan peralihan kelok. Okay. Lepas tu pelajar ingatlah kena kaitkan dengan pelaksanaan dasar fiskal yang macam mana. Okay. Sambung proses keseimbangan. Mula pada tingkat harga P0 berlaku apa. Keseimbangan baharu pendapatan negara yang berkaitan dengan E1. Dan kesannya kita fokuslah harga umum ini dapat dikurangkan atas pelaksanaan dasar fiskal mengucuk ni. Okay. So itulah dia. Okey, jadi sekarang kita akan sambung yang seterusnya yang berkenaan dengan pengangguran kitaran. Okey, so kita fokus yang ini pula. Pelaksanaan dasar fiskal untuk mengurangkan masalah pengangguran kitaran. Untuk mengurangkan masalah pengangguran kitaran, kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. Okey, so yang ini juga sama melalui budi bicara lah. Okey, cuba fikirkan apakah alat dasar fiskal mengembang ni. Okey. Okey, dasar fiskal budi bicara mengembang, 3 alat tu adalah terdiri daripada perubahan perbelanjaan kerajaan G, juga sama perubahan cukai dan akhirnya perubahan G dan T. Okey. So sekarang pelajar cuba fikirkan G dan T ini, okey, so dia kena naik ke turun ke? Yang kita bincang ini adalah dasar fiskal mengembang. Okey, so marilah kita semak jawapan kita. So, untuk G ini kita sepatutnya naikkan G. Untuk T, kita perlu kurangkan T. Dan untuk G dan T ini kita perlu naikkan G dan kurangkan T secara serentak. Okey, so itu adalah dasar fiskal mengembang. Okey, yang digunakan untuk mengurangkan masalah pengangguran kitaran. Okey, hubungan antara dasar fiskal dan belanjawan. Sama seperti tadi. Komponen yang dikaji itu adalah G dan T kan? Okey, so sekarang pelajar cuba fikirkan. Dasar fiskal mengembang ini adalah sama dengan belanjawan apa? Okey, cuba fikirkan. Okey, so dasar fiskal mengembang ini adalah sama dengan belanjawan kurangan. Okey, sebab kita dapati bahawa G lebih besar daripada T. So, maksudnya sekarang hasil kerajaan, okey, kuranglah, okey, daripada perbelanjaan kerajaan. Okey, ingatlah G lebih besar daripada T ya. Okey, sambung. Penggunaan dasar fiskal untuk mengurangkan masalah pengangguran kitaran melalui pendekatan ADAS juga sama. Okay, kita akan kaji isu ini melalui lakaran raja melalui bagi pendekatan ADAS. Ini paksi Y, ini paksi X. Okay, so paksi Y kita labelkan P umum, paksi X kita labelkan Y benar dan jangan lupa asalan. Okey, so ini masalah pengangguran kitaran. Jadi kita akan sediakan kilo ADAS yang biasa sahaja. Okey, so ini AD kosong dan ini AS kosong. Okey, so tingkat keseimbangan pendapatan negara E kosong. Ini P kosong dan ini adalah Y kosong. Okey, jadi peringkat yang pertama kita huraikanlah keseimbangan asal pendapatan negara tercapai pada titik E kosong. Apabila kilo AD kosong bersilang dengan kilo AS kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pendapatan benar Y kosong. So, itu semua di bawah peringkat yang pertama. Dan kemudian selepas itu, jangan lupa bagi tahu bahawa masalah pengangguran kitaran telah berlaku. Okey, so masalah pengangguran kitarannya. Jadi untuk peringkat yang pertama ini, okey, pelajar perlu huraikan keseimbangan asal seperti apa yang Miss huraikan tadi, itu sahaja. Dan tambah lagi satu, ingat mention bahawa pengangguran kitaran berlaku. So selesailah, okey, keseimbangan asal ni. Okey, kemudian kita akan sambung peringkat yang kedua yang berkenaan dengan peralihan kilo. Okey, jadi untuk peralihan kilo ini kita kena tengok
dasar fiskal. Okey. So, pelajar kena fikir, dasar fiskal, isu kita sekarang pengangguran. Jadi, dasar fiskal yang kita perlu laksanakan, dasar fiskal mengembang ke mengucuk? Ya, dasar fiskal mengembangnya. Okey, so kalau katakan saya pilih dasar fiskal mengembang, okey, boleh kaitkan dengan belanjawan juga. Belanjawan apa ni? Belanjawan kurangan. Okey, so ingatlah belanjawan kurangan. Sebab dekat sini kalau dasar fiskal mengembang, G naik, P turun. Okey, so maksudnya hasil kerajaan adalah kurang lah. Okey. Okey, jadi dekat sini belanjawan kurangan ataupun dasar fiskal mengembang. Kan dia ada 3 alat kan? Tadi kita sudah kaji pasal G dah. Sekarang saya nak kaji alat yang lain pula. Okey, katakan kali ini saya nak kaji pasal T. So, dasar fiskal mengembang, kita tahu bahawa kalau G naik. Okey, tapi saya bukan nak tengok G, saya nak tengok T pasal cukai. Cukai saya turun. So, juga sama, pelajar perlu huraikan bagaimana T turun ini dia akan memberi kesan terhadap AD. Okey, kita cuba tengok. Sekiranya cukai turun ini, dia akan memberi kesan terhadap YD, iaitu pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna akan meningkat. Kemudian, ya, C akan meningkat. Okey, so C ingat itu adalah perbelanjaan penggunaan. Sebab pendapatan boleh guna naik, maka perbelanjaan penggunaan pun akan meningkat. Dan kemudian C merupakan komponen dalam AE. Ya, jadi AE pun naik. Kalau AE naik, AD akan naik juga. Kemudian kelok, kita kait dengan kelok AD. Kelok AD akan beralih ke sebelah kanan. Jadi marilah sekarang kita cuba lakar raja yang beralih ke sebelah kanan. Okey, so saya akan lakar kilo AD lah yang beralih ke sebelah kanan. Ini AD 1. Jangan lupa kena buat anak panah. Okey, seterusnya kita akan sambung peringkat yang ketiga berkenaan dengan proses. Okey, proses keseimbangan. Dan untuk proses keseimbangan, setiap kali kita akan fokus tentang P kosong. Okey, tapi sebelum itu, kita kena tebalkan kelok yang berkaitan. Okey, supaya kita lebih jelas lah. Okey, nanti kita hanya fokus kelok yang berwarna merah. Okey, tadi kan kita kata kelok AD telah beralih ke AD 1 kan? Okey, so Miss tebalkan kelok ini. Ataupun saya lakar semula. Nanti fokus kelok yang berwarna merah ini. Dan juga dengan AS. Okey, so itulah dia. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok pada tingkat harga umum P kosong. So, fokus kelok yang berwarna merah sahaja. So, jalan sentuh kelok AS kan? Okey, berhenti. So, ini Y kosong. So, dekat sini ini menunjukkan bahawa ini sebenarnya adalah AS. Okey, boleh tulis kecil-kecil lah AS kat sini. Okey, kemudian jalan lagi. Sentuh kelok yang berwarna merah, berhenti. Turun ke bawah. Yang ini kita labelkan Y2. Okey, jangan letak Y1 sebab Y1 itu untuk keseimbangan baru nanti. Okey, jadi ini sentuh kelok AD. Jadi dia sebenarnya merujuk AD ke AS. Ya, ini adalah AD. So, AD, AS itulah hubungannya pada tingkat harga P kosong. Jadi apakah hubungan AD dengan AS? Mestilah AD lagi besar daripada AS kan? Jadi kita pun sebut pada tingkat harga P kosong berlakunya lebihan AD. Sebanyak berapa? Sebanyak Y0, Y2. Okey? Jadi lebihan permintaan agregat. Cuba fikirkan stok macam mana? Stok mestilah berkurangan. Okey? Sebab banyak orang minta. Okey, lebihan permintaan agregat. Jadi stok berkurangan. Apabila stok berkurangan, harga umum macam mana? Barang tak cukup ni. Ya, harga umum akan cenderung naik. Okey, kalau katakan pelajar tak pasti sama ada harga umum cenderung naik, pelajar boleh semak jawapan. Kita cari keseimbangan yang baru. AD 1 bersilang AS kosong sini kan? Ini kan E1 kan? Okey, kita cuba tengok dari segi harga dia. Kan harga dia meningkat.
So harga umum cenderung naik lah. Dan kalau berdasarkan hukum permintaan dengan penawaran yang pelajar telah belajar. Okey, kalau harga naik permintaan kena turun. Kalau harga naik penawaran sepatutnya naik. Okey, jadi sekarang kita nak buktikan benda ini. Okey, kita cuba tengok ya. Okey, tadi kan kita kata AD kita. Sini AD kan pada tingkah harga P0. Ini P0 kan? Kita cuba tengok AD kita kat sini. AD. Kan tadi kata apa? AD akan turun kan? So bermaksud dari sini dia kena pergi ke menghala ke keseimbangan baru. So from this point to this point, dia turun. Jangan pula bagi tahu, Miss ini meningkat lah. Bukan. Sebab yang ini sebenarnya menurun. Kenapa? Kena fokus pada paksi X ini, Y benar sini. Dari sini ke sini. Kan? Maksudnya dekat sini dia adalah merujuk kepada dari Y2 dia nak capai ke Y1 ni. Kan dia turun kan sini kan? So dia turun. Okey, jadi kita bagi tahu bahawa AD turun. Turun di mana? Di sepanjang. Okey, di sepanjang kelok AD1. Okey, sementara AS pula. Okey, AS pula. Tadi AS kat sini kan? Dekat P0 kita jalan sentuh kelok yang berwarna merah. Ini kan AS kan? So, cuba tengok AS macam mana? Meningkat. Ini tengok meningkat. Tapi kami kata kena tengok melalui paksi X sini kan? From this point to this point. Okey, dia meningkat. Meningkat di sepanjang kelok. Ya, di sepanjang kelok AS1. Okey. AS0. Sehingga keseimbangan baru tercapai pada titik I1. So, nanti pelajar tampaklah sehingga keseimbangan baru dicapai pada titik I1. Okey, kemudian keseimbangan baharu. Untuk keseimbangan baharu ini, cara dia ataupun cara kita nak huraikan sama dengan ini sahaja. Ada 5 poin. 1, 2, 3, 4 dengan 5. Okey, so kita cuba huraikan. Keseimbangan pendapatan negara baharu tercapai pada titik I1 apabila kelok AD1 bersilang dengan kelok AS0 pada tingkah harga umum P1 dan pendapatan benar Y1. So, itu adalah keseimbangan baharu. Dan peringkat yang terakhir sekali kita akan fokus tentang kesan. Okey, kesan ini pelajar kena tahu isu yang kita kaji ni. Pengangguran kan? Jadi kesan dia biasanya kita kaji 2 aspek, tapi kali ini kita hanya fokus isu kita sahaja. Disebabkan ini pengangguran, jadi kita akan fokus tentang paksi X sahaja yang berkaitan dengan Y benar. So nanti pelajar kena bagi tahu Miss, Y benar kita macam mana? Okey, kalau katakan pelajar terlalu confused, ada banyak anak panah kat sini, okey, tak apa, kita padam dulu yang ini. Okey, tadi itu Miss nak huraikan pasal AD, AS dia macam mana saja kan? Sekarang yang ini, pelajar cuba fokus. Tadi I0 kita kat sini kan? I1 kita kat sini. Masa I0 itu, Y kita Y0. Masa I1, Y kita adalah Y1. So, bermaksud dari I0 ke I1 itu, pendapatan negara kita telah meningkat dari Y0 ke Y1. Jadi, Y benar kita? Ya, Y benar telah meningkat dari Y0 ke Y1. Lepas itu, okey, cuba fikirkan. Y ini, pendapatan ini sebenarnya merujuk kepada keluaran negara. Jadi, keluaran negara bertambah bermaksud guna tenaga macam mana? Ya, guna tenaga akan meningkatlah. Sebab semakin banyak keluaran yang kita perlu hasilkan, input ataupun kita kata kita perlukan faktor pengeluaran kan? Salah satu buruh. Okey, so kita kena ambil buruh yang lebih banyak, okey, berlakunya lah wujudnya peluang pekerjaan. Jadi guna tenaga kat sini meningkat. Apabila guna tenaga meningkat, pengangguran kita, masalah kita macam mana? Ya, pengangguran dapat dikurangkan. Okey, jadi kita kata, okey, kesannya pendapatan benar meningkat dari Y0 ke Y1. Ini menunjukkan bahawa guna tenaga meningkat dan dengan demikian pengangguran dapat dikurangkan atas pelaksanaan dasar fiskal mengembang dengan mengurangkan
struktur pencukaian. Okey, so itulah keseluruhan bagi pelaksanaan dasar fiskal untuk mengurangkan masalah pengangguran kitaran melalui pendekatan ADAS. Okey, so itulah videonya. So ini juga samalah, lakaran raja ini nampak lebih kemas lah sebab lakar dengan menggunakan komputer. Okey, pun sama. Okey, pelajar kena tahu macam mana nak huraikan keseimbangan asal pendapatan negara yang berkaitan dengan E0. Kemudian peralihan kelo ini, pelajar kena kaitkan pelaksanaan dasar fiskal mengembang. Okey, kemudian huraikan sehingga kilo AD dia beralih. Bagi proses keseimbangan, so mulalah dengan pada tingkat harga umum P0. Apa yang berlaku seterusnya. Keseimbangan baharu pendapatan negara berkaitan dengan E1 dan kesannya. So ingat sekarang kita tengah kaji pengangguran kitaran. Jadi kita akan fokus tentang Y benar. Yang ini Y benar. Kesan dia lah. So kita dapati Y benar itu kita dapati bahawa Y dia meningkat dan kita akan kaitkan dengan peningkatan guna tenaga. Maksudnya pengangguran telah dikurangkan. Nampak senang saja subtopik kecil ni kan? Tetapi pelajar kena ingat, kena praktis macam mana nak lakar raja keseimbangan pendapatan negara itu melalui pendekatan ADAS. Sama ada mengurangkan masalah inflasi tarikan permintaan ataupun mengurangkan masalah pengangguran kitaran. Tapi kena ingat, praktis itu kena sekurang-kurangnya 2 kali. Dan jangan lupa kena praktis macam mana nak huraikan raja keseimbangan tersebut. Selamat mencuba. So dengan demikian, kita pun telah selesai bincang bagi subtopik kecil yang berkenaan dengan penggunaan dasar fiskal untuk mengurangkan inflasi tarikan permintaan serta pengangguran kitaran. So selesailah subtopik 6.2 dasar fiskal ini. Sekiranya anda suka video saya, ingat subscribe YouTube channel saya. Saya Miss Lee, nama penuh saya Lee Kwek Hui dan saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye-bye.